Tapi kirim pahala tak boleh. Tak ada siapa dia kata pun kepada orang yang hidup lagi kita kirim pahala ke dia, biar boleh ke dia. Tu berbeza. Kalau nak pakai kias pun tak boleh. Sebab benda tu tidak sama, hakikatnya tidak sama. Jadi tak boleh nak kias. Kalau kita doa, masa hidup orang tu hidup depan kita, kita boleh doa ke dia. Istighfar pun boleh. Tidak khusus dengan hak mati, hak hidup pun boleh. Tetapi kirim pahala tak boleh. Hak adanya kirim pahala ni kepada hak selepas mati. Kalau orang hak terima tu pun dia kata untuk orang hak sudah mati. Itu hak ada kirim pahala. Tetapi kita nak cari dalil yang terang. Misalnya zaman Nabi bila ada orang mati, pokok dia ngaji Quran, berkumpul ramai-ramai pakat ngaji Quran. Kalau ada Imam Syafi'i kata dah lah. Imam Nawawi kau siapa-siapa kata, dia kata tak ada tu. Kalau Nabi buat apa tak sapanya. Ni pasal tak ada terang. Tak ada terang. Hak orang duduk kata hak ibadat maliyah siapa tu, benda-benda lagu ni hak ni tidak terang. Hak sebenarnya gapo cerita nazar. Tapi nampak kalau tengok hadis ni, nampak dia pun gali telaga, dia pun kata hak ni untuk mak saat. Mak saat tu berarti dah untuk mak saat. Nampak gitu, nampak dia macam untuk lah. Mak dia buat kebajikan kepada mak dia. Orang lain buat kebajikan, pahala dia tu kiranya untuk orang lain. Dia faham daripada sini. Sedangkan hadis ni tidak sahih. Hadis ni tidak sahih. Kalau kata sahih pun, anak untuk mak lain ceritanya, anak untuk ayah kau lain. Tidak ada satu ayat Quran, mana-mana Quran ada sebut benda lagu ni. Sedangkan benda ni penting. Tidak pernah kita tahu zaman Nabi, zaman sahabat, ramai-ramai berhimpun kirim pahala dengan kita buat gapo-gapo, ibadat apa-apalah, ibadat badaniyah seperti yang dilakukan sekarang ni, kirim pahala tak ada. Walau bagaimanapun benda ni benda khilaf. Tadi dia sebut dah, hak ni kata siapa, hak ni kata tak siapa. Tapi hak kata siapa tu pun lagu mana pula, dia ada syarat-syarat dia pula. Panjanglah ceritanya. Jadi dulu kita sudah bincang dah ni, panjanglah pula. Dia kena ikhlas barulah dapat dulu. Boleh kita dulu kita kata, lepas tu kita pun ikut orang. Kalau kau kita pun kita tak dapat dah, sebab tidak ikhlas. Sebab orang bayar misalnya, bui sebanyak ni. Kalau orang tak bui, tak buat. Di mana ikhlasnya? Orang yang terima kata itu pun dia kata kalau dengan suka hati, suka rela, tidak ada habuan dunia, tidak ada apa-apa, baru boleh. Dia ada syarat tu pula. Lepas tu syarat ni banyak sangat ni, ada keperinciannya dalam hadis. Asal tu tak ada. Sedangkan benda ni akan berlaku, sepatutnya kena ada lah. Tak ada, menunjukkan benda ni tidak ada asas. Lepas tu orang duduk kata ada hadis yang sahabat baca ayat Quran di kubur ke apa tu. Jelas kok tu dengan makna kirim pahala. Jelas kok. Baca tu pahala dia tu boleh kok dalam kubur. Gitu ke maksudnya? Sebab kita semayang, itu makna kita kirim pahala ke dia ke? Semayang orang mati. Doa. Kalau baca di kubur, boleh jadi dengan maksud lain. Jadi dia ada ihtimal itu, tidak ada jelas. Boleh jadi dengan maksud lain. Mungkin Nabi tak boleh semayang kubur. Sebab apa? Kotor. Baca Quran boleh ke tidak? Boleh jadi muskil tu. Dia sekadar nak menghilangkan kemuskilan tu, nak ayat boleh. Baca Quran tak apa, semayang tak boleh. Sepuluh dalam jamban boleh. Nak menghilangkan benda tu, boleh jadi ada maksud lain. Tidak ada jelas mana-mana riwayat yang kata dia buat gitu tu dengan maksud nak kirim pahala, ada faedah kepada orang mati. Tak ada jelas. Hanya kesimpulan yang dibuat saja. Kesimpulan itu tidak semesti betul. Orang lain kata lagu lain juga, dia tak boleh nak dalil lah. Tak boleh nak dalil. Sebab ada ihtimal yang lain. Mengikut kaedahnya idza thabata al-ihtimal batala al-istidlal.
Bila sudah ada ihtimal, kemungkinan ni boleh jadi gini, maksud boleh jadi gini, tak boleh nak ada dalil dah lah, dah lagu tu. Kalau kita ambil hak Nabi sendiri, ada je lah, tak ada. Lepas tu hak orang kira-kira pahala tu duduk mana? Duduk mana? Dalam kubur ke, ataupun di padang mahsyar ke? Hak dia buat semua dalam Quran sebut. Semua sebut. Kalau ada orang lain kira, duduk mana? Dalam surat mana? Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Apa nama kitab lah, surat lah ni? Ada belakang ni, tulis belakang. Hak kecil, hak besar, hak buat, tulis belakang. Lepas tu pahala ke apa ni, hak dalam Quran sebut, orang tu buat, dia dapat lah. Tak ada sebut sekali pun orang lain buat dia dapat, tak ada. Lepas tu bila mati seksa, hak dia buat tak ada apa satu, hak orang bui ke dia tak ada apa. Duduk mana waktu? Kira atas hak dia saja tu buat apa semua, tak kira atas orang lain. Hak orang lain kira, duduk mana waktu? Kalau ada mesti ada sebut, ni tak ada. Itu menunjukkan tidak jelas semua ni. Tidak jelas. Sebagaimana dosa orang lain tidak menanggung, pahala pun lagu tu juga. Tak ada satu buah ayat Quran yang menunjukkan pahala orang lain buat tu orang lain boleh terima. Bukan setakat mana hak dia bawa tu, tak ada tu. Kalau ada, duduk dalam surat time mana, dalam hak mana? Takkanlah satu orang tu tak ada langsung, dia sendiri buat, orang lain pun tak ada buat. Kalau dia tak buat langsung pun orang lain buat, hak dia tak ada. Ni hak ni ada ni, orang kira berapa banyak. Mana ada sah hadis yang royak lagu tu ataupun ayat Quran? Tak ada. Memang kita tak buat, tapi ni ada ni, surat tan ni, dalam buk ni berapa banyak pahala hak orang kira. Ada lagu tu? Tak ada. Benda yang sepenting lagu tu tak ada sebut. Dan benda ni akibatnya jadi orang tidak agama, nak kerja agama sendiri, duk bergantung dengan pitih, duk bergantung dengan orang lain. Nanti bila kita mati, orang akan buat pesan. Pesan waktu orang ni dia sendiri tak buat. Jadi biar anak tu susah, tak boleh bebas pun dia. Boleh jadi macam-macam boleh berlaku. Upah mengupah tu banyak benar lah. Dia akan jadi budaya begitu pula dalam masyarakat. Sedangkan dulu benda ni semua tak ada. Di zaman Nabi, zaman sahabat tak ada. Itulah secara ringkasnya. Oleh kerana benda ni ada kaitan, kita nak ceritanya kalau tengok ada ni tak boleh pakai, tidak jelas menunjukkan begitu. Kalau ia pun itu anak, anak semua terima, semua terima. Sebab apa? Sebab hasil usaha dia, anak hasil usaha seseorang. Dia menikah, dia gapo, boleh anak hasil usaha dia, dia didik anak, dia bagi pengajaran, anak dia buat kebajikan gitu-gitu, ada kena-mengena. Kalau tak ada langsung peranan dia, tak ada langsung, kok mana? Orang boleh kata itu limpah kurnia Allah, kemurahan Allah. Allah nak bui pun dia kena ada dalil. Kalau semata-mata gunakan, kita tak boleh. Sebab apa? Tak ada dalil dalam Quran. Sebanyak-banyak ayat Quran tersebut tak ada. Adanya laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Tu manusia dapat pahala hak dia buat, dia dapat dosa hak dia buat. Tu lagu tu semua. Itulah secara ringkasnya. Lepas tu mana-mana orang Islam yang memberi pakai kepada orang Islam lain dalam keadaan ala uryin, orang Islam lain tu dia bui tu, asal makna dia ala uryin tu dalam keadaan bertelanjang, maksudnya tidak berpakaian lah, kalau bahasanya lebih lembut, dalam keadaan tidak berpakaian. Kalau telanjang betul tu, lagilah tepat dengan hadis ni. Kalau tidak gitu pun
tak ada pakaian yang sesuai. Kasahullahu min khudril jannah, Allah akan memakaikan kepadanya